A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah, pada hari ini kita sekali lagi dapat ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ruangan untuk membincangkan berkenaan dengan satu tajuk, iaitu berkenalan dengan alam jin. Pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk yang cukup penting bagi kita, kerana kita melihat pada hari ini perkara yang disebut berkenaan dengan jin ini, terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan bala bencana yang dikenakan ke atas kita ini disebabkan faktor daripada makhluk halus. Jadi pada hari ini kita akan membincang seperti mana tajuk yang saya sebutkan tadi. Terlebih dahulu kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah, selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terima kasih kepada Muadir Rakaman Penyebaran Pemikiran Islam ataupun Meropis yang telah memberi satu ruang kepada kita untuk bertemu pada kali ini. Jadi seperti mana yang kita sebutkan, sebelum kita melihat kepada apa yang disebut angkara jin menyebabkan kita melihat hubungan kita sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini boleh menyebabkan kita ini terganggu daripada semua aspek dan juga daripada semua keadaan. Maka sebelum kita melihat kepada puncanya, maka kita perlu mengenali dulu berkenaan dengan jin. Cuma persoalannya pada hari ini kita nak membuktikan bahawasanya apakah jin itu ianya merupakan satu realiti ataupun satu mitos. Sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Dalam ayat itu Allah menyatakan orang-orang yang beriman mereka percaya kepada benda-benda ghaib. Makna jin ini adalah merupakan satu benda ghaib, satu benda yang tidak nampak. Tetapi bagaimanakah kita nak menyatakan ataupun nak mewujudkan berkenaan dengan kewujudan tadi? Pertama sekali kita melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan jin ini pada 82 tempat dalam Quran. Dan juga Allah telah merakamkan satu surah khas berkenaan dengan jin, iaitu surah yang dinamakan surah jin. Jadi surah jin ini kalau kita baca, maka jin itu dia akan tahu kedudukan dia itu siapa. Dan biasanya bila kita jampi pun kita akan membaca ayat ini. Maka kita melihat pada ketika ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawasanya jin ini benda yang wujud, benda yang pasti wujud, tidak dapat tidak. Maka antara perkara yang perlu kita lihat dan juga perlu kita mengambil berat bahawasanya jin ini seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, jin ni dia boleh kuasai manusia dan manusia boleh kuasai jin. Sekarang ni kita nak melihat tuan-tuan dan puan-puan, di manakah kelebihannya manusia? Kalaulah manusia ini dia mengetahui akan kelebihan dia, maka dia akan menggunakan kelebihan ini, maka dia akan menjatuhkan jin tersebut. Maknanya dia akan menakluk jin tersebut. Dalam arti kata, jin ini tidak akan dapat mengganggu kita. Justru itu kita kena tahu di manakah kedudukan dan di manakah kelebihan kita. Antaranya Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah sebut Allah telah memuliakan golongan Bani Adam itu di lautan dan juga di daratan. Cuma persoalan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melihat
Bagaimana kelebihan jin, dan juga kita nak melihat bagaimana kelebihan manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi tujuan kita membuat rakaman ini adalah untuk memberi pendedahan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kelebihan yang ada kepada manusia, dan juga yang disebut dengan sepak terajang yang akan dilakukan oleh jin untuk memusnahkan manusia. Jadi ini merupakan satu faktor yang begitu penting. Yang kedua saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu melihat, kita bukanlah orang yang memulakan permusuhan dengan makhluk yang bernama jin. Yang memulakannya itu adalah daripada pihak jin. Maka daripada segi kedudukannya ini, kita sebagai pertahanan, dan jin itu sebagai menyerang. Dan biasanya potensi menyerang itu lebih berbahaya daripada potensi untuk bertahan. Sebab itulah kita melihat jarang manusia ini dia menyerang makhluk halus tadi, tapi makhluk haluslah yang selalu menyerang manusia. Dan kalau kita melihat kepada angkara-angkara tersebut, banyak yang kita merawat mereka-mereka yang mempunyai penyakit gangguan makhluk halus ini begitu dahsyat. Justru itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara sebab yang keduanya, selain daripada kita nak bercerita berkenaan dengan makhluk halus ini, satu perkara yang tidak boleh kita lupakan, bagaimanakah cara untuk kita merawat. Sebab itulah Allah rakam dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, tidak lain dan bukan melainkan menjadi syifa', maknanya menjadi penyembuhan bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita mengetahui kejahatan makhluk halus, dan kita tahu apa yang makhluk halus itu buat, tapi kaedah dan rawatannya kita buat dengan kaedah orang yang menggunakan jin juga, maka kata para ulama, pada ketika itu kita telah melakukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita sembahyang pun tidak guna, kata para ulama, disebabkan kerana kita berubat menggunakan perantara makhluk halus, dan kita percaya ada kuasa lain yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang saya bicarakan tadi menunjukkan bahawasanya kejadian ataupun hakikat jin ini sebenarnya memang ada, tetapi dia bukan sekadar mitos ataupun khayalan semata-mata. Sebab itu ayat yang saya bacakan tadi, allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman itu mereka percaya kepada benda-benda gaib, termasuklah benda gaib itu iaitu perkara yang berkaitan dengan jin. Dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak melihat kepada hukum alam yang ada pada hari ini, apakah benda yang tidak dilihat itu ianya tidak ada? Sebagai contoh, kita lihat di rumah kita. Di rumah kita, bila kita pasang sahaja lampu, kenapa lampu itu boleh bernyala? Disebabkan kerana dia ada arus elektrik. Maka arus elektrik itu kita tidak nampak kewujudannya itu di hadapan mata kita, tetapi orang boleh percaya kewujudan tadi disebabkan kerana lampu itu menyala. Samalah juga pada hari ini, jin kita tidak dapat lihat, tapi bila kita melihat orang yang kena kerasukan pada ketika itu, yang mana kita melihat suara mereka sudah bertukar daripada suara asal mereka, maka itu menunjukkan bahawasanya jin sudah berada di dalam tubuh badan mereka. Aku dalam aku jaga, aku jadi kalau kepada orang yang tidak percaya, maka kita membacakan ayat tadi supaya kita beri peringatan kepada mereka.